Selamat malam, salam sejahtera. Bagi Anda yang mengikuti perkembangan siapa jadi Perdana Menteri, ini aku cerita kepada kamu apa yang akan berlaku esok. Kamu kena habiskan video ini sebab aku janji. Daripada video ini kamu akan dapat menilai analisis demi analisis yang akan berlaku pada hari esok dan siapa yang memang akan jadi Perdana Menteri esok selepas ke bawah dulu Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong bersidang bersama dengan Majlis Raja-Raja untuk menentukan siapa Perdana Menteri esok. Okey, antara Muhyiddin atau Anwar Ibrahim. Kita mulakan dengan satu pendedahan yang luar biasa apabila Agong sebenarnya telah menitahkan supaya Barisan Nasional menyertai Kerajaan Perpaduan. Ramai orang memberi ulasan tentang isu ini mengatakan bahawa Muhyiddin sudah kehilangan peluang. Aku fikir demi fikir, kenapa mereka kata seperti itu apabila Agong menitahkan BN menyertai Kerajaan Perpaduan? Kenapa netizen kata Muhyiddin kehilangan peluang? Apabila selesai aku memikir dan meneliti fakta, nampaknya betullah yang dikatakan oleh netizen bahawa Muhyiddin kehilangan peluang. Kerana dengan ini, peluang besar ini akan menjadikan Zahid Hamidi dan Barisan Nasional dapat kuasa sebagai kerajaan. Manakala Muhyiddin pula sekiranya ini akan berterusan, bakal akan kehilangan kuasa, kehilangan nafas untuk Barisan Nasional dan akan berkubur selama-lamanya kerana yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Itulah pepatah yang boleh dikatakan kepada Muhyiddin. Ini gara-gara apabila yang di-Pertuan Agong menitahkan 30 ahli parlimen itu mesti mengambil bahagian dalam Kerajaan Perpaduan yang dijangka akan dibuat bersama dengan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Memberitahu hal itu, Ahmad Zahid Hamidi berkata dia bersama dua lagi pemimpin tertinggi gabungan berkenan menerima titah tersebut semasa menghadap Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pagi tadi. Ditanya mengenai sikap berkecuali BN seperti yang dinyatakan beberapa pemimpin parti itu, Zahid menjawab, tak ada, bukan itu titah tuanku. Titah tuanku ialah bentuk kerajaan perpaduan, jelas Zahid Hamidi lagi. Selain itu, Zahid juga mengatakan beliau turut menghadap Agong ialah timbalan Presiden UMNO, Mat Hassan dan Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Kadir. Mereka menghadap pagi tadi. Agong semalam menitahkan agar semua 30 ahli parlimen BN hadir ke Istana Negara untuk ditemu bual secara langsung. Walau bagaimanapun, menurut Ahmad Zahid Hamidi, sesi itu digantikan dengan pertemuan mereka bertiga sahaja yang menghadap Agong. Susulan titah Agong pagi tadi, Ahmad Zahid berkata titah tersebut akan dibincangkan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang kemudiannya diadakan di Dewan Tertinggi BN. Berdasarkan surat yang dikeluarkan Ibu Pejabat Parti Mesyuarat MKT UMNO dijadwal berlangsung pada jam 8 malam ini, diikuti pertemuan Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Susulan daripada pertemuan itu, saudara-saudara yang dihormati sekalian, dikatakan dalam mesyuarat Barisan Nasional yang telah dilakukan beberapa jam yang lepas, mesyuarat Barisan Nasional tegang berkaitan isu surat sokongan Anwar, MCA gesa Zahid berundur. Wow. Didedahkan bahawa laporan mengatakan Ahmad Zahid Hamidi sah menulis surat kepada yang di-Pertuan Agong berkaitan cadangan mereka untuk menyokong Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Oleh sebab itulah, oleh kerana keputusan Zahid Hamidi menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Pakatan Harapan sebagai kerajaan, mesyuarat Barisan Nasional sebentar tadi telah tegang dengan isu surat sokongan Anwar Ibrahim pula Zahid Hamidi, sehingga MCA dengan beraninya menggesa supaya Zahid Hamidi letak jawatan. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi menjadi sasaran kecaman pada mesyuarat Dewan Tertinggi Gabungan itu malam tadi berhubung surat yang dihantarnya ke Istana Negara menurut sumber.
Walaupun unit komunikasi BN menafikan surat yang menyatakan sokongan ahli Parlimen BN terhadap pengurusi PH Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya sebagai palsu, Presiden IMIC S.A. Vignegeswaran mengesahkan bahawa ia adalah sahih. Surat itu telah tersebar di media sosial. Zahid Hamidi mengaku menghantar surat itu selepas 10 ahli Parlimen BN menarik balik sokongan mereka kepada pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan BN membuat keputusan untuk kekal berkecuali, kata Vignegeswaran pada Malaysia Kini. Dalam satu kenyataan petang tadi, Setiausaha Agung MCA Chong Sin Woon mengatakan bahawa surat itu adalah sahih dan berkata, dakwaan dalam surat itu benar-benar tidak selari dengan keputusan yang dibuat oleh Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dalam kedua-dua mesyuarat itu, Dewan Tertinggi memutuskan bahawa BN tidak akan menyokong sesiapa sebagai Perdana Menteri buat masa ini, katanya. Chong berkata MCA dan BN telah menyoal Zahid mengenai perkara itu malam tadi. Pada mulanya Zahid menafikan, tetapi dia mengaku selepas itu apabila bukti dikemukakan. Zahid telah menentang keputusan kolektif Dewan Tertinggi BN dan tidak menyampaikan dengan betul resolusi BN kepada Yang di-Pertuan Agong. MCA percaya Zahid tidak lagi layak untuk terus menerajui Barisan Nasional dan kami menggesa peletakan jawatannya sebagai pengerusi digantikan oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan seperti yang dicadangkan semasa mesyuarat Dewan Tertinggi BN malam tadi, katanya. Walaupun surat itu menyebut 30 ahli parlimen, Malaysia kini mengetahui hanya 28 yang menandatangani aku janji sebelum PRU untuk memberi mandat kepada Zahid mengadakan rundingan dengan gabungan lain. Dua pemimpin UMNO yang tidak menandatangani aku janji itu ialah Muhammad Hassan dan ahli parlimen Seberong Hisamuddin Hussein. Menurut sumber PH, termasuk 28 ahli parlimen, gabungan itu mempunyai 116 kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Malaysia kini juga mendapat tahu bahawa ahli parlimen BN berpecah belah dalam isu sama ada menyokong PH atau PN. Sementara itu, sumber BN mendakwa terdapat usaha untuk memecat Zahid sebagai pengerusi malam tadi. Bagaimanapun, ia dihalang apabila ahli parlimen UMNO yang menunggu di luar memasuki bilik mesyuarat. Vignegeswaran enggan mengulas mengenai perkara ini. Sementara itu, sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa mesyuarat itu juga membincangkan tawaran PH kepada BN jika mereka menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Antara tawaran itu ialah jawatan Timbalan Perdana Menteri dan portfolio kanan kabinet lain, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pengangkutan tambah mereka. Pemimpin Barisan Nasional hari ini bertemu dengan Muhyiddin di Hotel St. Regis di Kuala Lumpur. Semalam Muhyiddin menolak saranan Agong agar Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Awal hari ini, Zahid mendedahkan bahawa Sri Paduka Baginda telah meminta BN menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan semasa menghadap beberapa wakil gabungan itu di Istana Negara. BN yang mengalami kemerosotan pilihan raya terbesar dalam tempoh 6 dekad lalu, kini menjadi penentu atau kingmaker kerana PH yang mempunyai 82 kerusi dan PN mempunyai 73 kerusi, memerlukan sokongan ahli parlimen BN untuk mencapai jumlah yang diperlukan, iaitu 112 kerusi. Itulah dia saudara-saudara isu yang paling hangat pada malam ini apabila Agong menitahkan supaya Barisan Nasional menyertai kerajaan perpaduan dan beberapa agenda tersembunyi dalam mesyuarat Barisan Nasional didedahkan, antaranya tawaran pembentukan kabinet untuk kerajaan perpaduan, antaranya Timbalan Perdana Menteri daripada Barisan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pengangkutan. Saudara-saudara, saya percaya dengan adanya dua perkara yang didedahkan ini, makin besarlah harapan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.